Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kini berada di Melbourne akan bertolak ke Canberra esok untuk melengkapkan lawatan rasminya ke Australia. Lawatan atas jemputan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese itu menyerlahkan komitmen Kuala Lumpur untuk memacu pembangunan ekonomi dua hala dan serantau. Datuk Seri Anwar hari ini menyempurnakan lawatan 4 hari ke Melbourne bagi menghadiri mesyuarat tahunan antara pemimpin Malaysia Australia. Beliau turut menyertai sidang kemuncak khas ASEAN Australia sempena ulang tahun ke-50 hubungan dialog ASEAN Australia. Di Canberra, Datuk Seri Anwar dijadual menyampaikan syarahan umum di Australian National University. Seterusnya, beliau akan melakukan kunjungan hormat kepada Tuan Yang Terutama General David Hurley, Governor General Commonwealth Australia di Government House, Canberra. Australia adalah rakan kongsi rapat dan penting bagi Malaysia dan kedua-dua pihak telah menjalin kerjasama erat dalam pelbagai sektor termasuk pendidikan, perdagangan dan pelaburan, pertahanan, keselamatan cyber serta sains dan teknologi. Tahun lalu sahaja, perdagangan dua hala Malaysia dan Australia berjumlah 84.64 bilion ringgit, mengukuhkan lagi kedudukan Australia sebagai rakan dagang ke-10 terbesar Malaysia. Datuk Seri Anwar terdahulu menyertai 10 pemimpin ASEAN lain pada sidang kemuncak khas ASEAN Australia yang diadakan di Melbourne bagi meraihkan ulang tahun ke-50 hubungan dialog Australia dengan ASEAN. Perkongsian ASEAN Australia menurut beliau mempunyai potensi luas untuk diperkasakan termasuk memperkukuh ekosistem perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di rantau Asia Tenggara. We see much potential for Australia's support for strengthening ASEAN's MSME ecosystem, particularly through digital transformation, capacity building, market access, sustainable practices, and enabling equitable participation of MSMEs. Dalam usaha menangani perubahan iklim, beliau berkata Malaysia berjanji untuk mencapai transisi yang adil dalam sektor tenaga, termasuk pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050 yang digariskan dalam Peta Jalan Transisi Tenaga Nasional NETR.